Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma dfa' 'anna al-waba' wal ghala' wal riba waz zina wal mihan wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadza khassatan wa an sa'iril biladil muslimina 'amatan ya rabbal alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Yang dihormati para pegawai dan sukarelawan masjid, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada malam ini kita akan membicarakan satu tajuk mudah-mudahan bermanfaat, iaitu berkenaan dengan masalah keras kepala. Pernah sahabat bertanya kepada Nabi SAW, yang mana dalam satu hadis diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Sahabat bertanya, siapakah orang yang paling Allah Ta'ala benci sekali di dunia ini? Selain daripada orang kafir ke orang yang tidak sembah Allah, tu cerita lain. Siapakah manusia macam kita yang paling Tuhan menyampah sekali menengok muka kita? Maka Nabi pun menjawab, abghadur rijali ilallahi al-aladul khasimu. Manusia yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang al-aladul khasim. Maknanya al-aladu ni orang yang keras kepala. Keras kepala. Al-khasim, suka bertengkar, suka membantah-bantah, payah nak bersetuju, suka membangkang. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam kitab Subul Salam ada dibahaskan tentang hadis ini, yang mana bila Nabi guna perkataan al-aladdu. Al-aladdu ni diambil dari perkataan ladidiyul wadi, maknanya satu lembah yang sangat keras. Artinya orang yang keras kepala sangat dibenci oleh Allah. Keras kepala ni macam-macam istilah lah. Ada orang panggil keras kepala ni orang degil, ada panggil orang Terengganu panggil keras keng, kalau orang belah Kelantan panggil keras pedah, dan macam-macam lagi lah. Maknanya orang yang memang degil sungguh, keras kepala. Dulu orang tua-tua kata mereka, kalau budak-budak ada dua pusar di kepala, tu tanda degil. Barangkali hak degil-degil ni atas kepalanya ada dua pusar. Tak percaya kan pergi cek. Ni kata orang tua-tua lah. Tapi sebenarnya bila dah buat kajian moden, tak ada kena-mengena dua pusar dengan degil. Sebab kajian daripada National Human Genome Research Institute, dia buat kajian 5% penduduk di dunia ada dua pusar, dan ada yang lebih daripada dua pusar pun ada, dan dia berkaitan dengan genetik ataupun keturunan, tak ada kena-mengena. Cuma kita bawakan tajuk keras kepala ini sebab keras kepala ni adalah sifat yang beriringan dengan beberapa sifat hak tidak bagus. Antaranya sifat sombong, sifat bongkok, takbur, ego, mementingkan diri sendiri, dan tuan-tuan boleh namakan lagi banyak benda-benda tak molek duduk pada orang hak keras kepala. Dan semua sifat-sifat mazmumah ini amat dibenci oleh Allah sebab dia adalah sifat iblis. Wala tamshi fil ardi marahan innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula.
Jangan kau berjalan di bumi dengan mengentak kaki belagak sombong, kata Allah Ta'ala. Kerana sesungguhnya engkau sendiri tak akan dapat menembus bumi, dan engkau tidak dapat menyamai tingginya gunung ganang. Surah Al-Isra ayat 37. Sebab itu orang hak keras kepala, sombong, degil, belagak, ini agama tidak suka. Apatah lagi kita orang tua-tua pesan, masuk kampung orang jangan bawa ayam jantan, mana jangan belagak. Masuk kampung orang bawa ayam tina. Jalan biarlah di tepi-tepi. Benang arang orang jangan dipijak-pijak. Duduk biarlah di tapak tangga. Mandi eloklah di hilir sungai. Berdiri moleklah di luar gelanggang. Kalau kaki belum bertaji, bangsal orang jangan diuji. Tu pesan orang tua-tua. Sebab itu agama tidak suka orang belagak, sombong, degil. Ini tidak boleh. Kerana sundak kopiah tembuk, kerana lenggang baju koyak, kerana sombong emas habis, elok rupa kerana budi. Bintang di timur cuacanya baik, cahaya sampai ke hutan seberang. Orang baik, mulut manis, perangai pun baik, itulah budi dikenang orang. Sebab itu Nabi pernah beritahu kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Nabi, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu zarratin min kibrin. Kata Nabi, takkan masuk surga mana-mana orang yang mati dalam keadaan hatinya ada sifat action sikit, sombong, belagak, degil, tak dengar kata, walaupun mithqalu zarratin, besar biji sawi saja, kecil sangat. Jadi sahabat-sahabat yang mendengar hadis ni susah hati. Lantas ada yang seorang daripada mereka bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, macam mana pula kalau seorang tu yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan? Adakah orang yang jangok ni pakai cantik, berjalan, suka pakai smart lah, orang jenis smart ni, suka pakai baju, kasut yang bagus-bagus, adakah itu dikira belagak juga ya Rasulullah? Jawab Nabi, la, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Oh, itu tidak. Memakai yang cantik, memakai yang indah-indah itu lain. Kerana Allah Ta'ala itu indah dan suka kepada keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Tapi yang aku masukkan sombong adalah orang yang batarul haqq, keras kepala, kata Nabi, keras kepala, wa ghamtun nas, dan suka meremehkan pendapat orang. Hadis riwayat Imam Muslim. Sebab itu para ulama membahagikan manusia keras kepala ini kepada dua jenis. Pertama, orang yang keras kepala terhadap kebenaran. Yang kedua, orang yang keras kepala sesama manusia. Jadi orang yang keras kepala ni ataupun keras hati ni, dia sombong pada kebenaran. Benda tu benar, faktanya ada, dalilnya ada, dia tak andak, sombong, degil, keras kepala, keras hati, campur belaka pada dia. Sebab itu orang hak keras kepala, keras hati, degil ini, benda ni ada kaitan dengan penciptaan nafsu. Makna orang hak keras kepala ni, nafsu dia lebih kuat daripada benda lain. Ada satu orang ulama nama Syekh Osman bin Hasan bin Ahmad Ash-Shakir Al-Khawbawi. Ada setengah orang mengelar Al-Khubawi, ada yang panggil dia Al-Khubawi. Dia ada buat satu kitab, Duratun Nasihin fil Wa'zil wal Irsyad. Buku ini tentang nasihat-nasihat yang baik. Dia tulis sekitar abad ke-13 Hijriah. Dia ada cerita dalam kitab dia tentang kisah penciptaan akal dan kisah penciptaan nafsu. Masa mula-mula Tuhan cipta akal dengan cipta nafsu, apa kisah di sebaliknya. Disebutkan ketika diciptakan nafsu, nafsu ni karakter dia degil, dia memang keras dan memang dia bantah sombong Allah Ta'ala ketika mula-mula dia diciptakan. Disebutkan awwalu ma khalaqallahu al-aqlu faqala lahu aqbil fa aqbala thumma qala lahu adbir fa adbara
faqala wa izzati ma khalaqta khalqan akrama alayya minka fabika akhudhu wa bika u'ti. Makhluk pertama yang dicipta Allah adalah akal. Allah tanya, beritahu pada akal, akal, mari dekat dengan aku. Dan akal pergi dekat dengan Allah Ta'ala. Kemudian Allah pun kata, pergi balik belakang, undur. Akal dengar, undur balik ke belakang. Maka Allah pun berfirman kepada akal, demi kekuasaanku, demi kemuliaanku, wa izzati ma khalaqtu khalqan akram alayya minka. Allah Ta'ala kata kepada akal, aku tidak menciptakan satu ciptaan pun yang lebih aku suka daripada engkau. Dengan engkaulah aku mengambil, dan dengan engkaulah aku akan memberi. Mana akal ni dia taat pada Allah. Selepas itu Allah Ta'ala cipta nafsu. Allah Ta'ala lepas cipta titah, nafsu mari sini. Nafsu tak bergerak selangkah pun, dia keras begitu ya, mari sini, tak datang. Kemudian Allah Ta'ala tanya, nafsu, man ana? Apa jawab nafsu? Anta anta wa ana ana. Mu aku. Ni nafsu punya perangai, ego. Allah Ta'ala murka, seksakan dia dalam neraka jahim selama 100 tahun. Kemudian Allah Ta'ala keluarkan dia. Tuhan tanya lagi, man ana? Siapa aku? Nafsu dengan keras lagi, keras kepala, bahasa kubar Arabik orang Kelantan panggil, mu aku. Anta wa ana. Allah Ta'ala hukum nafsu masuk pula ke dalam neraka ju'. Neraka ju' ni bahasa Arab maknanya lapar. Dia dimasukkan dalam neraka kelaparan selama 100 tahun. Lepas 100 tahun keluar lembik nafsu. Lantas Allah Ta'ala bertanya, nafsu, man ana? Anta rabbi wa ana abduka. Baru dia serendah, kaulah Tuhanku, aku adalah hambamu. Apa gambaran cerita yang dibawakan oleh Syekh Osman bin Hasan bin Ahmad Asyakir Al-Khawbawi ini? Degilnya nafsu. Sebab itu orang hak degil, nafsu dia kuat. Dia kena buat sesuatu supaya nafsunya itu boleh dididik, boleh dijinakkan. Sebab itu belajarlah daripada tokoh-tokoh yang Allah sebut dalam Quran nama-nama mereka, yang merupakan nama-nama orang-orang degil, keras kepala, yang kita wajar mengambil pelajaran daripada kisah mereka. Siapakah sebagai contoh? Antara manusia paling keras kepala dalam dunia, Firaun. Dia Firaun ni tuan-tuan, dia bukan nama orang, bukan nama kad pengenalan je. Firaun bin ni tak ada. Firaun ni nama sebutan bagi raja Mesir zaman itu. Macam orang Melayu raja panggil sultan, kalau Mesir raja dia panggil Firaun. Sebab itu kalau kita baca sejarah, kita akan jumpa banyak Firaun dengan nama yang berbeza-beza. Ada 31 dinasti Firaun yang memerintah Mesir. Salah satu yang terhebat Ramses II. Dia meninggalkan macam-macam warisan di Mesir pada hari ini, bangunan-bangunan gergasi raksasa, termasuklah kuil di Abu Simbel. Tapi secara umum, kata pengkaji sejarah, umumnya Firaun ni semua laki-laki. Ada juga perempuan yang pernah menjadi penguasa Mesir kuno. Contohnya Ratu Hatshepsut, itu pernah jadi Firaun di Mesir. Begitu juga Cleopatra yang pernah menjadi raja terakhir yang memerintah Mesir tahun 30 sebelum Masihi. Tapi umumnya Firaun ini Allah Ta'ala gambarkan dalam Quran raja yang kejam, bengih, tak dengar kata. Sampaikan nama dia hari ini digunakan sebagai lambang kebiadaban, lambang kesombongan. Dalam bahasa Arab, kalau orang tu nak ngabar, mu ni bahasa degil sungguhlah, dia akan panggil tafa'rana. Mu ni Firaun sungguh, sebagai nak gambarkan orang ni degil sungguh. Dia sinonim tafa'rana ni dengan kalimat takabbara, suka membesar-besar diri, keras keng. Jenis orang tak dengar kata langsung, iaitu
nak memasukkan orang tu telah mempiraunkan diri dia. Mu ni telah mempiraunkan diri sendiri. Baik tu orang Arab dia kalah kalau sebut mu ni perangai macam Firaun. Taubat nasuha dia jahat sangat. Macam kita sama kita sebut Firaun sengih je, kau ni perangai sebut Firaun. Tak tahu je. Arab kalau sebut Firaun insah dia. Dulu ada jemaah kita, geng-geng pengetua pencen, geng-geng muslimat, semua geng-geng perempuan, geng-geng cikgu pencen semua buat umrah. Dia orang perempuan kalau boleh dia buat umrah tu, dia nak buat umrah banyak kali. Suami mana daya nak ngikut je, buat sudah 1 kali 2 kali cukup, dia nak buat 7 kali. Tak daya suami nak ngikut. Jadi ada sekali tu dia pakat sama dia, tak payah ajak suami lah, kita pergi sama kita je, sewa van, suruh mutawif cari van, kita naik sampai di Tanah Ain. Niat tak payah singgah pun, niat U-turn balik masuk balik Tanah Haram. Setuju lah. Dia mutawif pesan lah, tak boleh orang perempuan naik van, nanti aib, susah orang Arab ni tak boleh nak percaya sangat. Tak apa, kita orang dah biasa, pengetua bencen Melaka, takut apa. Jadi carilah van charter, pesan dah pada driver Arab tu, awak sepanjang perjalanan jangan singgah ambil passenger, ini dah charter dah ni. Arab kalau berjanji dengan dia mana, Masya Allah, Allah, Masya Allah, Masya Allah, ya ke je lah. Sepanjang jalan dia entahnya ambil passenger. Jadi makcik-makcik dalam van ni nak cakap Arab tak pandai. Jadi masing-masing orang cerdik belaka, dia sumpah ke driver tu, ni Firaun, Abu Lahab, Abu Jahal, Qarun, Firaun. Berhenti driver tu takut. Yalah, 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 dia halau habis passenger dia, dia kutip tengah jalan tadi. Maknanya takut dia dengan istilah Firaun. Kalau betul dia entah Firaun, entah maknanya jahat sangat. Sebab itu nama Firaun ni begitu terkenal, simbol antagonis, musuh kebenaran, pemimpin kebatilan. Sampaikan musuh-musuh yang menjadi musuh kepada Nabi pun disebutkan sebagai Firaunnya umat Rasulullah. Bagi contoh Abu Jahal, dalam hadis Nabi sebut kana hadza Firaun hadhil ummah, ini Abu Jahal Firaunnya umat ini. Dan kata ulama memang setiap zaman, setiap tahun akan sentiasa ada Firaun. Mesti ada orang macam Firaun ini. Kalau zaman Nabi, Firaun yang zaman itu siapa? Abu Jahal. Kana hadza Firauna hazil ummah, inilah dia Firaun umat ini, kata Nabi. Apa sebab Nabi marah sangat dengan Abu Jahal? Abu Jahal ni tuan-tuan, ambil pelajaran jugalah. Abu Jahal ni keras kepala. Dia Abu Jahal ni, jangan salah faham, dia bukan pak saudara Nabi. Banyak orang salah faham. Abu Jahal dia bukan pak saudara Nabi. Yang pak saudara Nabi Abu Lahab. Itu pak saudara. Abu Lahab tu nama gelaran, nama kad pengenalan ni Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Mana pak saudara Nabi betul, adik-beradik arwah ayah dia. Tapi dia panggil Abu Lahab, itu banyaklah pendapat. Ada satu pendapat mengatakan dia panggil Lahab sebab wajahnya menyala-nyala. Dia ni orang lawa, kulit dia merah macam orang Korea dengan rambut jenis merah putih. Orang flawless, orang panggil muka flawless, katanya lah. Tapi kalau Abu Jahal tu bukan. Abu Jahal tu nama kad pengenalannya Amru bin Hisham bin Mughirah. Dia daripada suku Makhzum. Kena ingat, dia dalam bangsa Arab, bangsawan di Mekah masa tu 3 keturunan, Bani Makhzum, Bani Hashim, Bani Umayyah. 3 ni dia bersaing nak jadi siapakah yang jadi pemimpin di kalangan orang-orang di Mekah ketika itu. Jadi Abu Jahal ni puak Makhzum, Nabi kita puak Bani Hashim. Dia tak suka ke Nabi kita bukan sebab dia kabur Islam tak bagus, dia degil. Sebab itu asalnya dulu nama dia Abu Hakam. Abu maknanya ayah, Hakam maknanya cerdik. Bapak cerdiknya dia ni dulu. Tapi sebab dia ni degil keras kepala, Nabi sendiri gelarkan dia Abu Jahal. Abu maknanya bapak, Jahal ni bodoh, bapak bongoknya engkau ni, kata Nabi. Degil sangat. Dia ni sebenarnya bapak cerdik manusia, tuan-tuan. Dalam kitab sirah disebutkan dia masa remaja dia dah diizinkan join Darun Nadwah.
Darun Nadwah ni forum orang Quraisy yang cerdik-cerdik saja di dalam kumpulan tersebut. Kalau sekarang ni kita panggil Mensa International. Kalau tuan-tuan nak test IQ kita ni berapa tinggi, boleh join Mensa International. Dia High IQ Society. Dia orang kena skor 148 IQ untuk nak qualify jadi membership untuk Mensa Society ni. Dia IQ kita ni dia ada tingkat dia. Kalau 115 sampai 124 IQ itu dipanggil above average. Ini biasanya student university. Kalau 125 sampai 134 ini dipanggil gifted. Biasanya postgraduate students. Dia punya IQ dia tinggi itu. Kalau 135 sampai 144 ni highly gifted, orang intellectuals. Kalau 145, 154 ini biasanya professor, genius. Kalau 155, 164 ini Nobel Prize winner, orang yang dapat anugerah Nobel biasa. Dia punya IQ 155 minimum. Kalau 165, 179 ni high genius. Kalau 180 sampai 200 highest genius. Tapi dia ada juga dia punya IQ dia 200 ke atas. Kalau 200 ke atas unmeasurable genius. Dalam kurungan gila. Cerdik telajak. Cerdik telajak boleh jadi gila. Tuan-tuan jangan ingat orang jalan pegang kain plekat tak selipar tu tak cerdik. Tak, kadang tu cerdik-cerdik tu tak dapat peluang ke mereka je. Ayah susah duit, cuba borok dengan dia, dapat tawaran dulu beasiswa macam-macam. Orang cerdik. Einstein 160 dia punya IQ. Sebab itu Abu Hakam ataupun Abu Jahal ni dulu dia antara orang cerdik di Mekah. Baik tu orang panggil dia Abu Hakam, bapak cerdiknya. Tapi disebabkan dua peristiwa, kata ulama, Nabi tukar dia jadi nama Abu Jahal, bapak bodohnya kau ni. Pertama, kata ulama, digelarkan dia Abu Jahal sebab dia bunuh Sumayyah binti Khayyat radhiyallahu anha dengan cara yang sangat tidak munasabah. Ini Sumayyah perempuan yang awak pergi rodok tombak daripada kemaluan sampai mulut dia apa bukan kes besar pun. Cara hukuman tak berbaloi. Bodoh engkau ni. Panggil itu start panggil Abu Jahal itu. Kes Sumayyah. Tapi yang popularnya, kata ulama, Abu Jahal ni dia dipanggil Abu Jahal oleh Nabi sebab dia adalah antara orang yang kagum dengan Quran. Tapi jenis degil. Dia kata ulama ada 3 orang bukan Islam di zaman Nabi yang ghalib dan suka pada Quran. Pertama Abu Jahal, yang kedua Abu Sufyan, yang ketiga Al-Akhnas bin Shuraik. Dia ni ketua Bani Zuhrah, top 4 Bani Zuhrah. Ada satu riwayat sebut 3 orang ni kalau dia tahu Nabi mengaji malam-malam di rumah, dia akan curi dengar. Seorang duduk dinding belah sini, seorang duduk dinding belah sini, seorang duduk dinding belah sini. Tapi 3-3 ni dia tak tahu sama dia tu ada yang tengah mendengar. Semua nak cover lain, sebenarnya dia tak tahu. Jadi satu hari dia orang dah habis, bukan sekadar curi dengar Quran. Satu malam dia orang dah habis mendengar Quran Nabi baca, dia balik bertembung tengah jalan. Maka Al-Akhnas bila bertembung dengan Abu Jahal, "Lah bang, awak dengar Quran juga?" "Shh," kata dia. "Awak jangan bising, aku terajang kalau orang tahu." Tak bang, biar pecah di mulut, jangan pecah di perut." Biar pecah di perut, jangan pecah di mulut." Dia kata jangan tahu dah nak buah jam habis sekarang. Al-Akhnas pun tanya kepada Abu Jahal, "Atara Muhammadan yakzib?" Bang, kawan nak tanya ikhlas cerita anak beranak, Muhammad ni betul ke pedaah? Apa jawab Abu Jahal? "Ma kadzaba qattu wa kunna nusammihi al-amin." Setakat aku kenal dia, kami berkawan daripada kecil, dia memang ma kadzaba qattu, tak pernah sekali pedaah, sekali pun tak pernah bohong. Wa kunna nusammihi al-amin. Dan kita di Mekah, di kampung ini, daripada dia kecil lagi kita gelarkan dia Al-Amin, mana tak pernah menipu. Walakin idza kana fi Bani Hashim saqayah wal rifadah wal musyawarah thumma takunu fihim an-nubuwah fa ay syait li Bani Makhzum. Tapi cuba ente fikir,
Muhammad Bani Hashim, kawan Bani Makhzum. Sekarang ni kepimpinan di Mekah semua puak-puak dia sapu. Beri minum orang buat haji, puak gabak dia. Sediakan penginapan, puak gabak dia. Kebajikan untuk orang datang ke Mekah, puak-puak dia. Takkan bila ada Nabi akhir zaman pun puak dia juga. Habis kawan letak di mana? Kata dia. Kawan di mana nak letak? Fa'ya syait li Bani Makhzum. Aku ni Bani Makhzum, nak jadi apa? Pas dia. Jadi Nabi pula dah. Dah lah toki dia jaga Mekah ini. Bila keturunan akunya? Sebab itu Abu Jahal dia tak nak Islam. Bukan dia kata Islam ni tak bagus. Dia tiap-tiap malam dengar Quran. Dia suka dengar Quran. Tapi kerana gengsi kebangsawanannya, sombong dengan kabilahnya, dalam bahasa mudah, dia ni ada sifat-sifat keras kepala. Maka matilah dia dalam kesesatan. Sebab itu kisah-kisah ini perlu menjadi iktibar kepada kita. Dek kerana degil saja tidak mau kepada kebenaran, menyebabkan kita mati dalam kesesatan. Sebab itu Firaun, tuan-tuan sekalian, adalah manusia yang Tuhan tunjukkan dalam Quran supaya kita jauhi perangai-perangai Firaun. Wa inna fir'auna la'alim fil ardi, dan sesungguhnya Firaun ini adalah seorang yang berbuat suka-suka hati di muka bumi ini. Surah Yunus ayat 83. Firaun dia rasa ni nak buat apa dia buat je, lantaklah. Walaupun benda tu dah ada undang-undang, tak ada. Dia kata ini undang-undang ana yang bikin, ana boleh padam lah. Macam cerita Musam berjanggut. Dia boleh buat kokse dia, ikut suka hati dia. Innahu kana alian minal musrifin, dan adalah dia seorang yang sombong dan sangat melampau batas. Surah Ad-Dukhan ayat 31. Tuhan kata janganlah ngikut kepada puak-puak ini, Firaun, Abu Jahal. Padahal kalau tuan-tuan pergi ke Kahirah, di muzium Firaun di Tahrir sana di Kairo, dia ada simpan mayat Firaun. Firaun ni badan tak besar pun. Kalau kita tengok dia punya mayat, ada satu tu Ramses II. Ramses ni hidup 1300 tahun sebelum Masihi. Dia punya orangnya kecil je, tapi dia punya hangin luar biasa sekali. Janganlah kita jadi keras kepala. Cuma kata para ulama, keras kepala ni sangat dikhawatiri dalam agama kita, sebab orang yang keras kepala ini dia jelmaan daripada hati yang keras. Dia beza. Kalau keras hati lain, orang keras hati ni orang ada prinsip, ada pendirian, apa nak jadi jadilah. Tapi kalau hati keras, oh ini bala. Baik itu dalam Quran Allah Ta'ala sebut summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah au asyaddu qaswah, dan selepas itu hati kamu menjadi keras seperti batu, kal hijarah, keras macam batu, au asyaddu qaswah, ataupun lebih keras lagi daripada batu. Kata Allah Ta'ala, ada manusia hati dia keras betul. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 74. Hati keras tanda bongkok, cakap bohong, suka belagak, kepada yang lemah bentak membentak, bersua lawan, berair pesak, rakyat sengsara, negeri pun rosak. Hidup biarlah biasa, mati biar beriman, berfikir biar berilmu, berbicara biar berbahasa, bergaul biar beradab, berakal biar berakhlak. Orang miskin jangan dihina, yang kaya jangan disanjung, yang lemah jangan dipijak, yang berkuasa jangan dijulang-julang. Sederhana saja, jangan nak sampai keras geng. Cuma dibahaskan bagaimana kita sendiri nak tahu hati kita ni makin hari menjadi keras, semakin keras, semakin hari semakin keras. Kerana bermula daripada hati yang keras, dia akan membawa kepada keras kepala. Kata ulama berdasarkan hadis-hadis, bibit-bibit hati tidak jadi keras pertama sekali apabila orang tu sudah ada rasa malas melakukan amal kebaikan.
Bila dia dah start malas, itu sudah start ada dia punya tanda-tanda hati nak kerah. Bukan sekadar malas yang kita khawatir, ada orang sampai peringkat meremehkan amal ibadah. Pakai tudung contoh, tidak pakailah, dia remehkan pula orang yang memakai tudung. Maknanya dia dah mula nak kerah hati itu. Sebab itu orang yang semayang, yang melakukan semayang dipanggil solat asal-asalan. Maknanya janji semayang sudah, jangan tidak. Janji maghrib settle, tanpa khusyuk, tanpa kesungguhan. Wala ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wala yunfiquna illa wa hum karihun. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dan orang yang semayangnya itu dalam keadaan malas, dan dia bersedekah tu pun rasa macam kena paksa. Surah At-Taubah ayat 54. Siapa golongan ini? Munafik, Allah Ta'ala sebut. Jadi kalau kita dah ada bisikan malas untuk melakukan ketaatan, mesti mau lawan. Kalau tidak, dia akan datang keras hati. Yang kedua, tanda hati itu dah makin keras, kata ulama, apabila sudah tidak tersentuh bila mendengar ayat-ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran betul sunat hukumnya dilagukan, ditaranumkan supaya menyentuh hati orang yang mendengar. Tapi bagi orang yang dah ada bibit-bibit keras hati, dia dengar Quran ni biasa saja. Padahal Allah Ta'ala telah titahkan agar berikanlah peringatan kepada manusia menggunakan Quran supaya manusia itu takut. Fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Berilah peringatan dengan Quran supaya orang itu takut kepada azabku. Surah Qaf ayat 45. Jadi Allah Ta'ala sebut beri peringatan guna Quran supaya orang takut. Tapi kalau orang dengar Quran tak timbul takut, hati dia dah ada bibit-bibit nak jadi keras. Hati-hatilah. Yang ketiga, kata ulama, bibit-bibit hati nak jadi keras ini apabila tidak tersentuh langsung bila melihat ayat kauniyah. Apa makna ayat kauniyah? Penciptaan alam jagat raya ini. Dia menengok musibah, wabak, pandemik. Bagi dia tak ada menginsafkan apa-apa. Dia menengok penciptaan alam, bulan mengambang, laut terbentang luas, haiwan-haiwan yang tak sekolah tapi boleh hidup berketurunan banyak, beranak pinak, pokok-pokok yang boleh besar walaupun tak dijaga. Tak ada rasa kebesaran Tuhan. Itu hati sudah makin keras. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratain thumma la yatubuna wala hum yadhakkarun. Patutkah mereka berdegil, tidak mau memandang dan memerhatikan bahawa mereka diberikan pelbagai bencana tiap-tiap tahun? Sekali diberikan bencana, marratan au marratain, kadang dua kali aku berikan bencana, tapi mereka wala sumala yatubun, mereka tidak mau juga bertaubat pada aku, wala hum yadhakkarun, dan tidak mau insaf mengambil peringatan. Surah At-Taubah ayat 126. Ini tanda orang hati makin keras. Waliyazubillah min zalik. Maka hadirin hadirat sekalian, untuk kita nak menghindar daripada penyakit keras kepala ataupun hati yang qaswah, hati yang keras ini, Nabi SAW mengajarkan kepada kita dua kaedah. Boleh kita amalkan dua kaedah. Kaedah yang pertama, Nabi ajar minimumkan buat dosa. Disebut minimum, tidak sebut perkataan jangan buat dosa. Mustahil. Manusia tak berdosa tu bukan manusia. Kullu bani Adam, kata Nabi, setiap anak Adam mesti buat salah. Jadi yang kita mampu meminimumkan perbuatan dosa. Apa sebab? Kerana dosa, kata Nabi, adalah penyebab kepada keras kepala dan keras hati. Innal abda idza ahta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda.
Kata Nabi, apabila seorang hamba buat satu dosa, maka akan ditorehkan satu tumpuk hitam di dalam hatinya. Satu dosa saja tak ditorehkan. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba sukhila qalbuhu. Tapi kalau orang tu lepas buat dosa tu dia istighfar, dia tinggalkan, sukhila qalbuhu, maka hatinya akan dibersihkan daripada tumpuk hitam itu. Wa in 'ada zida fiha hatta ta'luwa qalbahu. Tapi kalau dia buat lagi dosa, maka tumpuk-tumpuk hitam ini akan bertambah hatta ta'luwa qalbahu, sampailah tumpuk itu tutup semua hati dia. Wa huwa ar-ranul ladzi zakarallah kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Maka itulah, kata Nabi, dinding penutup yang Allah sebutkan dalam Quran, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sebenarnya mata hati mereka telah diselaputi dosa dengan sebab perbuatan maksiat yang mereka kerjakan. Surah Mutaffifin ayat 14. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Jadi Nabi ajar nombor 1 untuk kita jauh daripada keras hati yang membawa kepada keras kepala, kurangkan buat dosa. Kalau buat, istighfar, kata Nabi. Itu kaedah pertama. Kaedah yang kedua Nabi ajarkan untuk lembutkan balik hati yang dah keras kelentung ini, wujudkanlah keinsapan dalam diri dengan memandang orang-orang yang susah di sekeliling kita. Caranya apa Nabi ajar? 3 cara. Pertama, kata Nabi, selalulah jenguk anak yatim. Ada satu riwayat dicatatkan, pernah satu hari seorang sahabat, utian Nabi rajulun yashku qaswata qalbihi. Dia datang jumpa Nabi mengadu, ya Rasulullah, hati saya ni keras sangat dah. Payah nak dengar kebenaran, payah nak rasa, saya sentiasa rasa betul dan macam-macam lagi. Keras, qaswata qalbi, keras hati saya ni. Maka kata Nabi, atuhibbu an yalina qalbuka wa tudrik hajataka. Maka kata Nabi, maukah kamu saya ajarkan satu amalan yang kalau awak buat, nescaya awak akan jadi lembut hati dan juga doa awak cepat dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Hati jadi lembut, doa cepat dimustajabkan. Jawab sahabat, bala ya Rasul, of course saya nak sangat. Apa amalannya ya Rasul? Apa kata Nabi? Irhamil yatima wamsah ra'sahu wa at'imhu min ta'amika yalin qalbuka wa tudrik hajataka. Apa kata Nabi? Mudah saja. Sayangilah anak yatim, gosoklah kepala dia, berikan dia makanan dari makanan kamu, yalin qalbuka, nescaya hati kamu akan jadi lembut, wa tudrik hajataka, dan Allah akan melapangkan rezekimu. Dalam arti kata doa kamu dimustajabkan. Hadis riwayat At-Tabrani. Jadi tuan-tuan, kalau rasa nak lembutkan hati, rapatkanlah diri dengan anak yatim. Tabung anak yatim ada, tapi tak sama dengan kita jumpa anak yatim. Ada rezeki lebih, melawatlah rumah anak-anak yatim, tengok anak yatim, tak ada ayah, kecil-kecil tak ada ayah, kita sedih. Lembut hati kita menengok. Dan tambah lagi gosok pulak kepala dia, kata Nabi, lembut hati kamu. Baik, itu saya mencadangkan kepada tuan-tuan, ni balikkan boleh bincanglah dengan isteri masing-masing ya. Yang abang bila dengar ustaz tadi ceramah, munasabah juga kita ni, yalah dah pencen-pencen ni, duit pencen pun ada sikit sebanyak, anak-anak pun tak ngarak duit kita dah, dia pula ngantar duit kita, rezeki ada semua. Jadi betul juga kata ustaz tu, kita elok buat baik ke anak yatim. Dia anak yatim ni tuan-tuan nak bela di rumah leceh. Jadi apa boleh buat, tuan-tuan pergi ke sekolah, jumpa guru besar, tanya guru besar, budak jauh 1 berapa orang anak yatim, budak jauh 2 berapa orang anak yatim. Ambil senarai nama, beritahu ke makcik kantin,
Kau budak-budak yatim ni datang makan di kantin, jangan ambil duit, saya bayar. Bulan-bulan saya datang bagi bil, saya bayar semua. Budak-budak makan berapa sen sangat, berapa ringgit sangat, saya lemak, kepuk, lantaklah dia makan, kita bayar. Besar pahala, lembut hati, kata Nabi. Tapi benda gini tak boleh terus buat, kena bincang dengan Menteri Kewangan balik sekarang. Bincang tu, yang betul juga ustaz tu cakap, kita ada rezeki lebih, belanja anak-anak yatim makan. Abang pun pernah dengar ceramah ada ustaz lain dulu khabar, anak yatim ni yang kalau kita gosok kepala dia, sehelai rambut dia satu pahala yang. Jadi bayangkanlah yang itu bawa kepala anak dia, kalau kepala mak dia yang lagi banyak pahala yang. Jadi kita ambil dengan mak dia sekali guna dengan mak. Tak tahulah apa reaksi isteri tuan-tuan, barangkali terus lari ke dapur lah, bukan menangis ngasuh parang, serung-serang. Bincanglah selamat maju jaya. Tapi balik pada tadi, kalau orang hok degil-degil ni kita nampak tak dengar kata, engkau pergi cari anak yatim, belanja dia makan nasi tengah hari, makan tengah hari, belanja dia gosok sikit kepala dia. Ni petua Nabi ajar. Hadis riwayat Tabrani. Yang kedua kata Nabi, nak lembutkan hati hok keras hasil bincang dunia siang malam ni, sering-seringlah ziarah kubur, kata Nabi. Kata Anas bin Malik, Nabi pesan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fuzuruha fa innahu yariqul qalba wa tadma'ul aina wa tudzakkirul akhirah. Nabi sebut dulu, aku larang kamu pergi kubur, tapi sekarang pergilah, kata Nabi, ziarahlah kubur, sebab dia boleh melembutkan hati, yariqul qalba, lembutkan hati, tadma'ul aina, boleh mengalirkan air mata, wa tudzakkirul akhirah, boleh ingatkan hari kiamat. Hadis riwayat Al-Hakim. Jadi petua kedua, selalu ziarah kubur. Yang ketiga, ini mustahab juga. Yang terakhir Nabi pesan, kalau nak lembutkan hati, kurangkanlah makan, kurangkanlah berehat, kurangkanlah tidur. Tiga perkara ni, salah satun turisu qaswata qalbi. Tiga perkara boleh membawakan kepada kerasnya hati. Apakah bendanya? Hubbun naum, suka tidur. Tidur sokmo, rumah tidur, masjid tidur, dengar ceramah tidur, dengar khutbah tidur, traffic light tidur, tidur sokmo. Ada penyakit tu kalau tidur sokmo. Yang kedua, hubbur rahah, nak berehat sokmo, rehat sokmo. Wa hubbul akli, suka makan. Makan tak salah, rehat tak salah, tidur tak salah, tapi kalau lebih, kata Nabi, boleh keras hati. Jadi kurang-kurangkanlah. Orang panggil budaya RTM, ya? Rehat, tidur, makan. Itu cara kerja. Rehat, tidur, makan. RTM. Orang pencen ramai RTM sekarang ni. Rehat, tidur, makan. Rehat, tidur, makan. Jangan. Mesti kurangkan tidur. Kata tak boleh ustaz, kena rehat umur sekarang ni. Ibadat sikit-sikit sudah. Jangan. Rehat biar penat ibadat. Rehat esok dalam kubur. Kubur esok kita rehat betul-betul. Daripada rehat di dunia, subuh pukul 7, asar gelap sangat, subuh cerah sangat, esok dalam kubur kena entang siang malam sampailah hari kiamat, tak berehat juga. Jadi marilah kurangkan rehat, kurangkan makan, kurangkanlah tidur, insya-Allah hati sentiasa lembut. Banyak nak diterangkan tapi masa tidak mengizinkan. Sekadar itu sembang-sembang kita pada malam ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Memandangkan suasana pandemik di negara kita semakin tinggi angkanya, maka marilah sama-sama kita berdoa supaya musibah yang sedang melanda ini tidak sampai ke negeri kita mudah-mudahan, dan tidak tersebar lagi dah di negara kita mudah-mudahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuq baladana hadza Pahang Darul Ma'mur khassatan wasairil biladil muslimina amatan as-sakha wan nama war rakha wa fadha bihifdika min kulli makruh ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya kafi ya syafi ya wafi ya hamid ya majid. Idfa' anna kulli ta'bi syadid waqfina minal haddi wal hadid wal maradi syadid
واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا تحصنا بذي العزة واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اللهم اصرف عن ولاية Pahang Darul Ma'mur وماليزيا وسائر البلاد المسلمين هذا الوباء وقنا شر الداء ونجنا من جميع أنواع البلاء بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله أعلم.